Okey, sahabat semua, apa khabar? Saya Sabri Ibrahim CKM. Semoga semua sekali sahabat-sahabat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala ingat belasa ini supaya mendapat suatu manfaat daripada belasa saya ni, insya-Allah. Sebentar Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya nak buat ni memberi manfaat dan juga memberi kekuatan kepada sahabat-sahabat semua supaya apa? Supaya boleh praktik. Yang penting ialah apa-apa sahaja ilmu yang kita perolehi, saya kawak ke, dapat je ilmu atau pengetahuan, maka yang penting sekali ialah minta tolong Allah Ta'ala supaya diberi kekuatan. Kekuatan boleh amal secara istiqamah. Kalau amal sekali kata tak boleh juga. Ya, kalau boleh kita berdoa Allah Ta'ala supaya diberi kekuatan, boleh amal secara istiqamah. Itu penting. Sangat penting sekali, sangat penting. Sebab kalau amal sekali berkata tak ada juga. Dia perlu boleh amal secara berkekalan selagi mana kita memiliki nafas, maka kita perlu amal lah, insya-Allah. Dan ilmu ni kita tak akan dapat tahu hasil dia kita okey kalau sekiranya kita tak amal. Nak tak nak mesti amal benda ni, mesti dia praktik benda ni, barulah kita tahu hasilnya begini. Okey. Dan kalau sekiranya sahabat-sahabat semua sudi lah, saya tak paksa, kalau sudi dan pada khidmat awak perkongsian saya ini memberi manfaat, maka sila share lah dan komen, tanya soalan dan share lah kepada orang-orang yang memerlukannya. Kalau boleh hanya share kepada orang nak sahaja. Orang yang nak ilmu, berikan, bantu dia supaya kita tak dipersalahkan. That's why saya buat bilah ni, niat saya bukan untuk mengajar anda semua. Tak layak untuk saya mengajar sahabat-sahabat semua, tak layak ya. Saya lebih kepada apa? Lebih kepada nak beritahu bahawa saya ada sedikit ilmu dan saya perlu sampaikan ilmu ni supaya ia menjadi satu galang ganti saya bila pada kubur biasa, insya-Allah, menjadi satu agak galang ganti untuk saya mendapat sedikit nikmat daripada Allah Ta'ala dengan sebab saya kongsikan sesuatu yang berguna seperti ini. Ini sangat penting sekali. Dan saya berdoa Allah Ta'ala supaya Ta'ala lapangkan hati kita semua. Sebab saya tahu benda ni, iaitu penghalang utama yang berlaku pada kita selama ni bukannya faktor luaran, setuju, tapi sedikit. Yang banyak, yang power sekali adalah diri sendiri. Apa yang ada dalam mindset kita ni, yang kita faham, kita terima, kita dengar, bukan sehari dua hari, dah puluhan tahun kita nak ubah, mungkin pada hemat kita betul, tapi kita tahu bahawa bila sukat dengan ilmu yang betul, dengan pembaris yang betul, kita baru tahu banyak yang tak betul. Selama ni kita tahu lagi bahawa apa kita fikirkan tak betul. So bila kita berlapang dada, dengar dan berterima sesuatu yang baru, insya-Allah kita akan rasa bahawa rupa-rupanya amat banyak lagi benda-benda yang kita tahu. Hari ini saya bercakap sahabat semua benda apa berkenaan dengan cara paling mudah untuk bina kredibiliti, untuk bina kebolehpercayaan kalau nak guna platform Facebook. Ni fokus nak bina kredibiliti dengan menggunakan platform Facebook. Benda ni sangat simple, tapi saya yakin ramai lagi yang tak tahu. That's why saya tak nak mengajar anda semua. Saya fokus kepada nak maklumkan, nak beritahu bahawa kita perlu sedar rupa-rupanya masih banyak lagi yang kita tak tahu. So saya harap sahabat-sahabat yang dengar ni boleh dapat sesuatu daripada iblis saya. Itu dalam mukadimah. Itu dalam mukadimah dah. Saya nak masuk kepada seterusnya. Okey, sekejap ya. Setting dulu. Mudah-mudahan okey insya-Allah. Okey, sekejap. Saya sorry ni. Kalau tak faham, tanya ya. Kalau tak faham, tanya insya-Allah. Sebab ilmu akan terburai, terungkap bila kita bertanya. Bertanya antara kunci yang membuka ibu kunci. InsyaAllah. So, khazanah ilmu banyak terbuka bila kita amal teknik bertanya. Okay. Saya nak bercakap terus kepada apa yang saya nak sampaikan ni. Ini adalah
ilmu-ilmu atau nota-nota saya dapat daripada guru saya. Saya fikir saya perlu kongsi dengan anda semua sebelum saya mati. Mudah-mudahan sedikit perkongsian tak seberapa ini, kalau you all dengar, you all amal, saya dapat sedikit pahala lah untuk saya selesa di alam kubur besok. Fokus kepada sekejap saya nak susun elok sikit supaya lebih bagus lah. Sekejap sekejap ya. Sekejap sahabat-sahabat semua. Sebab saya 2 hari ni line slow sangat. Saya terpaksa klik perlahan gitu. Kalau tidak ada. Semasa tunggu sahabat masuk, saya nak settle dulu benda-benda yang macam ni lah, yang TMS ni. Setting ni satu hal juga. Okey, terus masuk fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Begini sahabat-sahabat semua ya. Kalau kita nak menggunakan platform Facebook untuk bina credibility, atau dalam bahasa Melayu dipanggil kebolehpercayaan. Sebelum saya masuk cara nak bina credibility di Facebook ni, saya nak cerita sikit kenapakah penting sangat, apakah kepentingan kepada kebolehpercayaan ini ataupun credibility. Kenapa ia perlu ya, dan kita perlu bina benda ni. Pertama sekali kita ingat satu, di alam maya ni bercampur aduk. Bercampur aduk di antara yang pemilik akaun Facebook yang bagus, yang baik-baik, dan di masa sama ada pemilik akaun Facebook yang fake, yang palsu, yang scammer ada, yang spy pun ada. Anda faham Ada beberapa kategori dalam Facebook ni, dalam platform Facebook. So, tentu ada yang pernah kena tipu oleh scammer, yang akaun FB di hijack, macam-macam. Orang yang beli online kena tipu, order barang ni tak hantar barang. Saya pernah kena masa sendiri, saya order barang untuk putih gigi daripada mana ya, satu FB group tu. Saya masuk back in, hingga hari ni tak dapat barang. So orang yang first time masuk ke alam Facebook ni, tiba-tiba kena benda macam ni, dia akan serik, taubat lahum lah, dia tak percaya lagi dalam menggunakan Facebook untuk urusan sebagainya. Sebenarnya kena benda ni. So saya alhamdulillah tak serik sebab saya tahu. Siapa silap tidak cek dahulu dia punya status Facebook dia. So hari ni saya cek, nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Di samping dalam bentuk credibility, ia juga kalau faham dari sudut lain, nak beza antara pemilik akaun Facebook yang bagus, yang ori, yang jujur dengan akaun Facebook palsu ataupun scammer ataupun spy. Di sini akan share dengan sahabat-sahabat semua ada 4, 5, 6, 7 tips, 7 cara yang awak boleh guna pakai sekaligus di masa sama untuk diri sendiri, dan di masa sama awak bernilai pemilik akaun Facebook itu adakah dia orang bagus ataupun penipu ataupun scammer ataupun spy. Baik. Saya terus ke poin. Saya baca nota pada guru saya ni, saya baca saya transfer 100% seperti mana saya dapat, supaya tak lari daripada kata apa, ilmu daripada asas ni. Okey. Saya baca dahulu ya. Setiap perniagaan mempunyai pengemudinya. Okay, setiap perniagaan mempunyai pengemudinya. Maknanya ada orang yang mewujudkan perniagaan. Dia dipanggil usahawan. So, untuk memastikan sebuah perniagaan, sama ada bentuk produk ataupun perkhidmatan, jenama ataupun apa-apa sahajalah, dikenali ramai, pengemudi ataupun usahawan tadi perlu melakukan, iaitu melakukan promosi. Sebab promosi banyak jenis. Saya tak sebut itu bab lain, saya akan buat live di masa lain, saya akan share nantilah. So, fokus dahulu tentang maknanya untuk naik credibility. Sebab tu saya nak bagi link ni supaya senang you follow di masa akan datang. Mana bagi link ni supaya senang sekejap Ini penting sangat bagi, sebab kalau tidak anda akan tak terlepas. Saya bagi link ni sekejap. Oh, tak dapat, sorry. Tak dapat ya. Sekejap. Oh, tak dapat. Sorry, tak dapat. Ni ada masalah setting ni.
Mana ni ya Allah. Lagi tinggal bilang. Ini biasalah ni. Okey, biar teruskan fokus. Okey. Seorang usahawan yang dikenali dengan hati budi yang baik. 1. Suka berkongsi ilmu. 2. Ilmu yang membantu menyelesaikan masalah ya. 3. Membantu usahawan lain. 3. Dan benda ni akan mula dikenali. Bila kenal akan mula dipercayai oleh orang lain sedikit demi sedikit. Perbuatan kita sentiasa kongsikan informasi yang boleh menyelesaikan masalah orang, menyebabkan terbenanya kredibiliti. Bermula daripada apa? Bermula daripada dia orang sentiasa nampak brand kita dan apa-apa solusi yang kita bagi tadi benar-benar boleh menyelesaikan masalah yang ikuti. Itu penting. Saya baca lagi supaya orang nampak cerita dahulu dia punya kerangka. Boleh dikatakan kebanyakan usahawan telah mempunyai akaun Facebook. Right. Semua boleh katakan orang berbisnes online ni ada memiliki akaun Facebook lah. Tetapi kalau tak kena cara, tidak akan beri apa manfaat. Tak kena cara apa? Masuk ke point. Iaitu tidak terlebih dahulu membina kredibiliti. Bermaksud kalau kita ada akaun Facebook dan terus menjual, memang sukarlah untuk berlaku jualan. So di dalam kita nak menjual, kalau menggunakan akaun Facebook, fasa pertama yang perlu kita ambil kira ialah bina terlebih dahulu kredibiliti. Kepercayaan orang kepada kita. Itu penting. Okay. So, apakah cara untuk bina kredibiliti ini? Saya akan share dengan sahabat-sahabat semua. Saya cuba bercakap dengan sebaik mungkin supaya penyampaian saya ini boleh difahami, dan ini perlu untuk diri sendiri, untuk saya nilai balik. Adakah cara saya bercakap ini sampai ataupun menepati ataupun boleh difahami ke sebagainya oleh yang mendengar. Okay. That's why saya ulang sekali lagi, saya buat webinar seperti ini bukan niat untuk mengajar sahabat-sahabat semua, bukan niat saya. Okay. Harap maklumlah. Ini penting sangat saya ulang supaya tidak timbul salah faham. Okay. Sebagai link sekarang, link tu untuk fokus mendapatkan lain-lain maklumat berkenaan dengan pemasaran, anda boleh follow link saya bagi tu. Okay. Kalau tak naik, sorry sekejap, ni line slow ni. Saya buat sekali lagi. Ini line biasa lah tu. Okay. Alright. So, cara pertama yang kita boleh guna pakai untuk membina kredibiliti di platform Facebook ialah nombor 1. Gunakan nama sebenar di Facebook. Itu paling penting ya. Gunakan nama sebenar di Facebook. Okay, step pertama yang perlu anda buat ialah gunakan nama sebenar di Facebook. Elakkan guna nama-nama yang menimbulkan keraguan, yang menimbulkan orang takut-takut, yang menimbulkan rasa was-was. Okay. Jangan guna nama-nama yang ni, sebabnya ialah telah menjadi lumrah manusia lah, bahawa kalau kita guna nama yang dia tengok tu macam-macam nama, tak sebut nama yang tidak nama sebenar banyak, macam-macam pun jaga malam lah, kan, syahadu malam, macam-macam nama. So bila nama macam ni, elakkan diguna pakai. So gunakan nama sebenar di Facebook. Itu cara pertama. Saya tulis sini ya supaya orang nampak. Okay, supaya all. Yang pertama ialah gunakan
nama sebenar di Facebook. Guna nama sebenar. Itu dia. Gunakan nama sebenar di Facebook. Elakkan guna nama yang tak sebenar. Faham itu dia. So patilah kepada nama FB anda. Saya faham ada beberapa strategi. Ya, saya tahu ada beberapa strategi kenapa tak guna nama sebenar dalam Facebook. Tapi kalau anda betul-betul seorang yang nak mudah mendapat kepercayaan, credibility ni, mesti guna nama sebenar. Tanpa saya memperkecilkan, tanpa saya menidakkan nama-nama lain lah, sebab saya faham ada beberapa strategi kat situ. Okay, tapi dalam ini asas. Ini asas. Asasnya ialah gunakan nama sebenar. So cek balik. Lihat balik. Elakkan. Sebab gini ya, setelah menjadi lumrah manusia, sama ada kita kenal orang tu pun ataupun tak kenal orang tu ke sebagainya, dalam mindset manusia normal biasa, mudah sangat untuk dalam sangkaan mindset dia tu didahului oleh rasa curiga terlebih dahulu. Jangan sangat kalau anda orang berhebat, orang bersih lain kan. Tapi atas sifat manusia biasa ni, kebanyakan manusia bila tengok sesuatu yang baru, sama ada brand ke, nama FB ke, nama apa-apa produk ke sebagainya, perkhidmatan ke, bila tengok jenama baru, tentu terlebih dahulu mai rasa berhati, rasa tak percaya, rasa was-was. Sama dalam konteks dalam bidang Facebook ni. Kalau anda tak guna nama sebenar, memang dia akan menyebabkan susah orang nak menaruh kepercayaan kepada kita. Alright, boleh sekat tu? Okay, saya baca nota ni. Keterangan di bawah poin pertama guna nama sebenar di Facebook ni. Seorang usahawan harus telus di medan sosial, especially Facebook, TikTok dan sebagainya lah. Menggunakan nama samaran boleh, tetapi ia sedikit berisiko. Ini penting ya. Memang dia boleh tapi sedikit berisiko. Ada Cik Yusof ada ya. Terima kasih Yusof kerana bersama saya pada petang ni. Ini bercakap tentang idea bagaimana untuk bina credibility di Facebook ya. So Cik Yusof telah mengamal teknik ni, iaitu menggunakan nama sebenar. Saya baca sambung. Orang lain akan menganggap kita ada niat yang tidak baik. Itu dah normal. Itu adalah normal, biasa. Memang gitu fitrah manusia. Dah telah menjadi. So kita fahamlah bila kebanyakan orang macam ni, maka kita perlu kurangkan keraguan daripada kita dengan masukkan nama sebenar di Facebook. Okey, beres kat tu. Pelanggan dan pembeli hanya mahu berurusan dengan orang yang tulus sahaja. Itu poin penting. Sebab kalau kita guna nama sebenar, sebab apa telah menjadi fitrah manusia, pelanggan tu orang, pembeli pun orang, hanya mahu berurusan dengan orang yang tulus sahaja, yang jujur sahaja. So antara cara untuk mendapatkan ketulusan pada mindset orang yang ikuti kita dalam menggunakan platform Facebook ialah gunakan nama sebenar di Facebook. So begitu juga kita sama sekali takut untuk membeli barang pada orang yang menggunakan identiti palsu. Saya nak share kat sini tip tambahan. Tip tambahan iaitu saya sendiri pernah kena ditipu oleh scammer. Saya akan cerita detail lagi ni supaya all nampak di semua sudut pandang. Saya pernah kena tipu oleh seorang pemilik akaun Facebook. Dia mungkin scammer yang pro lah, yang hebat lah. Nama Facebook dia guna nama sebenar juga. Okay, ingat ni. Sebab scammer-scammer penipu pun dia cerdik juga. So dia tahu kalau gunakan nama tak sebenar, orang akan ragu-ragu. So dia gunakan nama sebenar pada akaun Facebook. Baik. Selalu saya ceritakan bagaimana nak kenal pasti pemilik akaun Facebook yang scammer atau penipu ni, yang
menggunakan nama sebenar, tapi ada cara untuk kenal ini walaupun dia guna nama sebenar tapi adalah penipu. Berbalik cerita saya tadi kenapa kena tipu, ini adalah pengalaman saya yang terbangun dalam bidang Facebook ni. Dia menggunakan nama sebenar, tetapi ni saya akan masuk poin 2 nanti. Dia tidak gunakan foto yang sebenar. Dia masuk gambar lain. Gambar bukan gambar dia. Bahkan ada pemilik akaun Facebook penipu ni, scammer ni, dia ada ilmu ni. Dia tahu kalau guna foto yang sebenar, orang tak percaya. Dia masukkan juga foto sebenar, tapi bukan gambar dia. Satu cara. Dan andai kata, saya nak perinci penerangan ni, mungkin masa sejam saya sampai ke cerita ni ya, Cik Yusuf LBJ. Mungkin dia tahu kalau dia tak masuk gambar sebenar, orang tak percaya. Dia masuk juga gambar sebenar. Kita nak guna macam mana, nak tahu macam mana dia ni penipu, scammer. Ini penting, saya ringkaskan. So, biasanya scammer atau penipu ni, walaupun dia guna nama sebenar, guna gambar sebenar muka dia, tetapi dia tidak buat FB Live. Ni powernya FB Live. Scammer atau pemilik akaun Facebook fake ataupun dia guna nama betul, gambar dia betul punya, ya, tetapi dia takkan buat FB Live. Bahkan kalau penipu tadi dia guna nama sebenar, foto sebenar, bahkan dia buat FB Live juga. Ni penting. Saya cerita deep ni. Teknik nak kenal pasti akaun Facebook ni yang menipu ataupun scammer sebagainya. Dia buat FB Live juga. Tetapi biasanya dia tak tunjuk muka dia yang buat FB Live. Dia buat FB Live tunjuk kamera ke arah lain. Jarang berlaku mana-mana pemilik akaun Facebook penipu ni, dia buat FB Live, dia hala ke muka dia. Ini cara nak kenal pasti. Agak terperinci lah. So, kalau sekiranya anda, saya, semualah yang ikuti live ni, faham benda-benda ni, fahamlah sekaligus. Pertama, kita yang jujur, tentu masuk gambar sebenar, nama sebenar, buat FB Live, dan kita tunjuk muka kita buat FB Live. Dan sama dah fahamlah teknik ini boleh guna pakai untuk buat tapisan kepada mana-mana akaun Facebook yang menipu, scammer ataupun spy. Dia tak guna nama sama, guna foto yang sebenar rupa dia, tapi dia tak buat FB Live. Right, boleh sekat tu? Right. Saya nak deep lagi. Andai katalah pemilik akaun Facebook tadi dia memang penipu, spy, dia buat nama sebenar, guna foto, dia buat FB Live, tunjuk muka dia, tetap juga kita boleh kenal pasti adakah pemilik akaun Facebook ini orang jujur ataupun orang menipu. Bagaimana? Iaitu, ini penting juga nak faham, tidak ramai friend dia, tidak banyak komen respon semasa dia buat FB Live. Okay. Itu dua tip. Dan yang ketiga adalah dia tidak ada berlakunya share. Tak berlaku share. Bila dia buat FB Live tu, tidak orang share ataupun tidak ada share pada post yang dia buat tu. Dia tak akan berlaku macam tu. Sebab dia tahu kalau dia bawa perwatakan yang jahat, yang negatif, yang menipu, walaupun dia berani sekali guna nama sebenar, guna foto sebenar, buat FB Live dia berani, tunjuk muka dia, andai kata dia menipu, saya pernah kena tipu, saya tahulah. Orang akan share, orang akan print screen dia punya FB Live dia. So dia tak berani ambil risiko ni. Sebab tu saya sendiri pernah kena tipu kepada akaun Facebook yang tu. Saya check balik akaun Facebook, saya dapat ilmu ni. Pertama, dia tak guna nama sebenar. Dia guna nama sebenar tapi tak tunjuk foto gambar dia dan tak buat FB Live. Dan dia tak ada orang share, tak ada orang komen. So saya fahamlah. Pengalaman pahit yang saya alami ini memberi saya beberapa ilmu yang cukup berkualiti. Begini caranya untuk kita
kenal pasti pemilik akaun Facebook, scammer, penipu dan sebagainya. Boleh start insya-Allah. Boleh start tu Encik Yusof LBG. Ini saya bagi deep ilmu ni supaya orang tahu. So bila kita tahu benda ni, fahamlah dispositif untuk membina credibility, keboleh percayaan, supaya bila kita present produk ke perkhidmatan kita ke, orang mudah nak beli sebab dia percaya, sebab dia tengok kita guna gambar sebenar, guna nama sebenar, aktif buat IB Live, dan kita buat IB Live tunjuk muka kita. So ada tiga perkara ini automatically by masa, by time, follower kita, like kita, ataupun orang lain nak tengok, nak follow kita, first tengok, dia akan mengkaji, akan melidiki, oh, orang ada 4 ciri ini adalah pemilik akaun Facebook yang telus, yang jujur, yang berkualiti, yang baik. So automatically credibility kita akan meningkat. Akan bertambah meningkat lagi bila mana kita dah lah ada guna nama sebenar FB kita, foto sebenar, dan kita buat IB Live, tunjuk muka sebenar. Lagi kuat, credibility akan naik kalau ada orang fan kita yang banyak komen dan banyak share mana-mana post yang kita buat dalam platform Facebook. Pengisian dalam bentuk sama ada ya, FB Live ke, tulisan ke, foto kita edit ke, video kita upload ke, banyak orang share, banyak komen. Ini akan membantu mempercepatkan bertambahnya peratusan credibility kepada kita, pemilik akaun Facebook. Bila mana credibility ini meningkat, menyebabkan apa? Menyebabkan mudahlah kita satu masa nanti nak bawa suatu perkataan, nak berbisnes ke, nak menjual, memudahkan orang beli ataupun dapatkan produk pada kita. Satu. Yang keduanya, bila banyak orang share, bila banyak orang komen, orang-orang lain, pemilik akaun Facebook lain yang tertengok pengisian kita, dia tengok ramai orang share, ramai orang komen, dia pun lagi friend kita, dia pun lagi liker kita, dia akan tertarik untuk jadi fan kita, tertarik untuk jadi liker kepada FB kita bila tengok ramai yang share, tingginya tahap tindak respon ataupun reacted, ramai yang komen. Boleh start tu? Okay, so itu penjelasan saya campur teruskan. Saya masuk ke poin nombor 2, iaitu cara untuk menambahkan atau menaikkan credibility. Poin nombor 2 ialah gunakan gambar sebenar dan gambar yang elok. Poin nombor 2 baru masuk. Saya masukkan, saya teruskan lagi. Poin nombor 2 ialah cara untuk naik credibility ialah kita mesti guna, saya tulis ya, poin penting, gunakan foto kita yang sebenar. Foto kita yang sebenar, yang menarik. Okey, yang menarik. Jadikan dia sebagai foto profile. Itu penting sangat. Jangan lupa sahabat-sahabat yang masuk, anda akan nak lebih fokus, anda follow saya di list ping tu. Bila ni saya akan download dan saya akan upload dalam FB group saya, itu Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 tahap 2. Itu fokus saya himpunkan semua sekali ilmu pemasaran saya ada dalam FB group Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 tahap 2. FB profile saya buat sekarang ni lah, FB page saya buat sekarang ni lah, pelbagai ada hal macing, hal melancong, hal ayam, hal kesihatan perut. Ni lah page ni macam diary saya lah. Untuk focusing, nak belajar lebih lanjut, fokus berkenaan dengan pemasaran, ilmu, teknik sebagainya, anda follow di link saya pin kat bawah tu, okey, di Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 tahap 2 untuk nama yang bermasuk lah. So terus poin nombor 2, okey, gunakan gambar kita yang sebenarnya menarik. Jadikan dia sebagai picture profile. Dan tentang gambarnya ada tips sendirilah. Saya nak selangi secara ringkas ini. Kalau boleh masukkan gambar anda tu yang sebenar tu posisi mengiring. Jangan macam ni. Ini tip lah tentang tu, tambahan ilmu lah. Jangan macam ni. Tapi tak salah terpulang. Tapi cara yang menarik, kita sending macam tu.
Sending. Tengok gambar-gambar yang untuk VIP, ya, gambar-gambar menteri-menteri, semua gambar dia mengiring, tak gambar posisi pasport. Itu tip tentang nak guna gambar lah. Okay. Saya tak nak detail sebab itu topik lain. Saya baca nota daripada guru saya ni, ya. Saya baca je. Nanti saya ulaskan. Di bawah gunakan gambar sebenar atau gambar yang jelas dan menarik. Gunakan gambar sebenar ni kenapa? Dia boleh mengelakkan keraguan lah, dan menarikkan kepercayaan lah. So elakkan menggunakan gambar seperti bunga, kartun, macam-macam lah. Elakkan guna gambar itu. Itu akan menyebabkan orang was-was kepada kita sebagai pemilik akaun Facebook dan sukar untuk dapat credibility. Elakkan gunakan foto kita tu yang lain, seperti apa lagi, kucing lah, macam-macam ada. Boleh sekat tu. Kenapa? Kerana ia tidak menggambarkan profesional kita dan tidak mencerminkan kita sebagai usahawan. Usahawan yang jujur, pemilik akaun tersebut jujur, dia guna gambar sebenar menarik. So kalau pemilik akaun tersebut tadi, yang scammer, yang menipu, yang spy ni, dia guna gambar kucing, gambar bunga, so awas. Elakkan berurusan, especially kalau anda nak beli barang secara online. Tip ni kena pegang. Jangan, elakkan kalau tak kenal, kecuali beradik, kecuali anak saudara, tak apalah. Walaupun anak sendiri guna gambar kucing, tak apalah. Anak saudara jawab kenal, dia guna gambar bunga, tak apalah. Ni awak tak kenal langsung, dia guna gambar bunga, tiba-tiba jual produk, anda beli, anda berisiko untuk ditipu lah. Alright, boleh sekat tu? Boleh nampak Kalau tak faham, tanya ya. Saya sudah tengok komen anda, walaupun tak naik, perlu komen berulang kali sebab masalah lain sekarang ni. Jangan lupa kalau sudi, share lah. Kalau sudi, anda share lah kepada orang-orang yang memerlukan ilmu. Sangat penting. Sebabnya kalau sekiranya anda tak dapat ilmu ni, sama ada sendiri kena tipu ataupun orang lain. So anda boleh share ilmu kepada anak saudara ke, anak cucu ke, whatever lah, supaya dia orang tahu ini dia. Asalkan share nanti, iaitu sebanyak 7 perkara yang perlu ambil kira supaya apa? Supaya boleh menarik, mempercepatkan naik ability anda dalam menggunakan Facebook jika anda nak pergi jauh. Okey, boleh sekat tu? Saya teruskan. Saya tak nak buang masa. Okey, seterusnya ialah yang juga saya nak perincikan lagi tentang ni, guna gambar sebenar ni. Jika boleh, letakkan foto yang terkini. Letakkan foto yang terkini. Right? Bagi usaha wanita Muslim pula, ini penting tip untuk wanita lah, yang tidak mahu mendedahkan gambar sebenar ataupun mungkin atas sebab privacy ke, boleh gunakan logo bisnes. Boleh gunakan logo bisnes. Sebab tu lepas hati saya sendiri, boleh ambil tip dari saya ya. Sebab saya sendiri, untuk platform bisnes saya teracuba, saya masukkan 2 sekaligus. Foto saya sebenar dan brand saya. Kalau you perasan Sabri Ibn Zaki M ni, kalau you perasan, saya gunakan nama Sabri Ibn Zaki M dan saya masukkan brand saya teracuba dan foto saya sebenar. So jelas, saya rangkum sekali, iaitu nama sebenar, foto saya sebenar, dan belakang tu saya gunakan brand saya teracuba. So saya terus masukkan sekaligus. Tapi kalau untuk kawan wanita Muslim yang usahawan tu tak tunjuk muka dia, mungkin anda boleh masukkan logo bisnes anda lah. Gunakan nama sebenar, masukkan logo bisnes anda untuk Muslim lah, wanita Muslim. So ini penting. Saya bagi tips sikit ni. Ini penting ya. Ini penting. Kalau anda gunakan Facebook page ataupun Facebook group dan sebagainya untuk berbisnes, elakkan letak gambar produk. Tapi benda ni bukan wajib terpulang pada anda. Sebab ada beberapa strategi lain lah. Saya cerita masa lain tu. Tapi asasnya anda perlu elak letakkan gambar produk sebagai gambar profile FB anda. Elakkan letak produk. Boleh. Tapi saya ada dalam beberapa akaun FB lain, saya masukkan produk. Itu strategi berbeza. Itu next level lah. Itu next level. Okay, pada Wan Amri Al-Qadir Bakar Basiak ke, salam bayi, waalaikumsalam, macam mana cara untuk tambah
view bila buat live? Oh, very good. Ni saya akan jawab sekali. Saya akan jawab special untuk yang bertanya, iaitu Wan Amri Al-Qadiri. Saya akan jawab nanti. Okay, saya akan jawab nanti bagaimana cara untuk tambah view. Saya nak habiskan dulu ini asas dahulu. Kalau tak jelas, perlahankan saya ya. So, kepada orang yang gunakan akaun Facebook, elakkan masuk gambar produk, ganti gambar profil. Saya bagi sini pada contoh, anda saja saya punya FB tu, sebab saya buat mengikut spek yang betul. You perlu ada sampel dan sebagainya. You boleh check mana sama je orang yang dah ada ilmu cerdik akan amal ilmu yang sama. That's why ilmu ni menjadi sebenarnya kalau you amal. Kalau you tahu tak amal tak ada. Sebagai ni contoh FB saya ni, saya cuba ni, saya bagi sekarang supaya anda nampak. Saya gunakan foto sebelah gambar saya dan belakang taklah brand saya. Tapi kalau yang tak boleh ialah di foto tu masuk gambar pemilik, tak elok. Kalau anda berbisnes lah, sebab nak dapatkan trust. Baik, satu sekali lagi, manakala bagi lelaki ni, wanita, setakat ini tiada alasan kukuh untuk tidak mendedahkan foto sebenar anda kalau anda betul-betul nak cepat dapat credibility. Masuk gambar sebenar lah kalau lelaki. Baik, apa kelebihan dia? Kelebihan meletakkan foto profil sebenar di Facebook adalah menyebabkan prospek, sebenarnya menyebabkan leads, menyebabkan prospek dan menyebabkan customer anda semakin percaya dan yakin. Ini penting sangat sebab dalam tahap-tahap kita nak pergi kepada boleh jual sesuatu di tambahan ilmu ya, sebab saya sebut sekarang ni. Untuk dapatkan tambahan ilmu ini saya perdalamkan. So untuk dapatkan berjaya buat jualan, kita perlu lalu secara empat kali. Yang kelima ataupun yang keenam barulah mari jual beli. Tidak akan berlaku jual beli kalau orang tidak ingat kepada kita. Tidak akan berlaku orang ingat kepada kita, brand kita, kalau dia orang tidak suka pada brand kita. Dan tak akan berlaku suka kepada brand kita kalau kita tak buat dia orang sentiasa kenal brand kita. Dan tak akan mari kenal kepada brand kita kalau sekiranya kita gagal buat orang sentiasa nampak brand kita. So, tahap pertama apa yang perlu kita buat ialah buat dahulu secara konsisten orang sentiasa nampak brand kita. Lepas tu dia akan buat orang kenal, dia akan suka, ingat, percaya. So, tahap percaya tak kelima. Bila percaya barulah mudah anda nak bawa apa-apa, nak bawa produk sebagainya. Nampak ya? So, untuk mendapatkan percayaan ni antara guna teknik lah. Masukkan gambar sebenar pada FB anda. So, terus masuk poin yang ketiga. Lewat ni. Masuk poin yang ketiga yang anda perlu buat untuk dapat credibility ialah join FB group yang berkaitan sahaja. Ini penting sangat ni. Join FB group yang berkaitan dengan bidang anda sahaja. Ini penting sangat ni, kena faham ni. Join FB group yang ada kaitan dengan bidang anda sahaja. Contoh sekarang ni macam Encik, saya tak pasti Wan Amri Al-Qadiri buat bisnes apa. Contoh yang saya pastilah macam Encik Yusof LBG, setelah bersembang dengan dia, maknanya dia fokus bidang dia ialah dalam bidang getah, penerorehan getah. So anda ya untuk zoom terus kepada Encik Yusof LBG, malam ini hanya ini contoh sajalah, saya tak pasti awak ada bidang-bidang lain. Hanya join Facebook group dalam bidang minat bahagian pertanian, bahagian bidang penerorehan getah saja. Join FB group macam tu. Taiklah mana geng-geng perolehan getah ke, contoh geng-geng menjual peralatan memotong getah, contohnya torai getah, baja getah. Join FB group macam tu. FB group yang menjual peralatan-peralatan perolehan getah. Okey, join yang sahaja.
Ini penting sangat. Jangan awak dalam bidang perolehan getah tiba-tiba join FB group lori, FB group kapal terbang. Tak salah ya. Tak salah. Tapi ini tips. Kenapa saya akan share nanti? Saya akan share kenapa. Okey. Boleh? Saya sendiri dalam bidang kesihatan perut. Saya join FB group berkenaan dengan gastrik, semelik, buasi dan hobi saya tak ayam kampung. Saya join FB group ayam kampung, dan bidang saya juga berkongsi ilmu pemasaran. Saya join FB group tip-tip pemasaran, zero cost marketing. 3 bidang utama saya. Saya tak join, saya join hanya ni saja penting untuk FB profile saya join ini sahaja. Kenapa? Sebab begini. Bila contoh katakanlah Encik Yusuf ABG join FB group geng-geng menjual peralatan memotong getah ke baja ke, member di dalam FB group yang sama dengan bidang awak tadi tentu sama-sama minat. Sama-sama minat menghimpun FB group memotong getah, menghimpun orang-orang kebanyakannya ialah walaupun tak semua yang minat tanya, bincang, soal jawab berkenaan dengan perolehan getah. Orang yang jual emas tak minat join FB group jual baja getah. Nampak tak? So, awak telah berada satu grup komuniti yang betul dalam bidang awak. Step yang kedua perlu buat ialah, ini penting, minta berkawan, request friend dengan orang-orang yang suka komen, suka bertanya dalam FB group tadi. Bermaksud, awak telah menghimpun rakan-rakan FB awak yang sama minat dengan awak. So, bila sama-sama minat, tahap kepercayaan lebih tinggi. Sebab sama line, sama bidang, matching mindset, memudahkan perkongsian sebab kena line. Tapi kalau anda join FB group emas contohnya, awak cerita tentang baja getah, tentang pisau getah, dia orang tak minat. So, rugi. Rugi. Itu sebab dia ya. Sebab macam tahu saya ni. Grup apakah yang perlu sertai? Bagaimana cara menyertai sesebuah grup FB? Berapa banyak FB group yang perlu saya sertai? Okay, baik. Anda sertai grup FB group yang berkaitan dengan bidang anda sahaja. Contoh kalau untuk grup pertanian, perniagaan, di sana terkumpul usahawan pertanian, perniagaan. Saya urat okey. So kita boleh berkenalan dengan mereka lah dan bina credibility sesama yang minat dengan kita, memudahkan berkongsi pengalaman dan sebagainya. Dan bila kita dapat ilmu baru, pengalaman baru dia orang, perkongsian tadi, automatically ilmu kita akan bertambah. Dan ini related dengan Abdullah yang lepas dah saya ceritakan bagaimana cara untuk bina database dengan paling mudah dan padu. Saya dah share sebelum ni. Dulu cek balik Abdullah sebelum ni ya, cek balik Abdullah sebelum ini. Bagaimana dengan cara kita ramai yang sekepala sebidang kita menyebabkan mudahnya untuk kita kumpul sebanyak mungkin database dalam bidang kita. Okey. Boleh? So, saya bagi tips sekalian. Ini common. Untuk menyertai grup yang sama bidang kita, kita boleh cari dalam grup tu dengan kata search, kata kunci yang kita nak. Itu letak belakang lah. Alright, itu dia. Boleh sekat tu. Dan ingat, tak perlu banyak sangat menyertai Facebook group. Tak perlu. Perlu dalam strategi lain lah. Saya tak cerita itu strategi lain. Ada perlu tapi itu bab lain. Anda, ini sebagai tips. Dalam memilih FB group yang sama bidang kita sahaja, ada beberapa tips. Pertama sekali, sila join FB group yang ramai members dalam tu. Yang keduanya ialah dalam tu ramai yang aktif komen dan share apa-apa post yang dibuat oleh some members dalam tu. Itu dia ya. Itu paling mudah sekali. Okey. Dan ini penting. Ini penting. Dalam FB group yang terjoin tadi, yang sama bidang kita tadi, elakkan kita. Tak ialah orang, biarkanlah kita. Elakkan kita beriklan yang melampau-lampau dalam FB group tersebut. Ini penting. So, apa nak buat? Yang paling bagus yang perlu kita buat, yang saya buat selama ni hingga ini saya buat ialah saya buat FB group tentang ayam ke apa sebagainya. Saya jangan beriklan ayam saya. Apa saya buat ialah saya kongsikan teknik bagaimana supaya sihat ayam, supaya macam-macam. Kita kongsikan ilmu, maklumat, jalan penyelesaian pada masalah. Elakkan kita sila beli ubat saya jual untuk ayam, sila beli ayam saya tak ayam. Kita perlu amal teknik, kongsikan, berikan sebanyak mungkin informasi yang boleh menyelesaikan
ahli-ahli dalam grup join tadi. Contoh saya lebih dan zero cost marketing. Saya join FB group FB marketing ya. So saya banyak kongsikan tip macam ni kepada dalam FB group pemasaran. Saya jarang ajak dia orang join kelas, saya tak ada. Saya tak ajak, tak beritahu kelas saya sekian, tak ada. Saya sampaikan tip-tip dalam pemasaran bila saya join FB group pemasaran. Dalam FB group tentang kesan perut, gastrik, saya tak ngepeng produk saya, tapi saya amat teknik berikan solusi. Kalau nak kena gastrik begini. Makanan yang tak boleh makan oleh gastrik begini. Saya tak ngepeng produk saya. Itu tip penting. Elakkan kita fokus kepada nak berelan FB group yang sama bidang kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk banner capability menggunakan Facebook ialah gunakan gambar atau image dalam post kita. Bila buat posting, utamakan perbanyakkan posting dalam FB group join ke, dalam FB kita ke, gambar-gambar, foto, gambar yang menarik, yang jelas. Saya bagi tip tentang nak kongsi gambar. Dan kita kena faham satu benda. Manusia suka memandang. Sama ada foto ataupun video. Okay, sebab tu budak kecil dia suka buka buku. Dia bukan baca. Manusia tak suka membaca sebenarnya, malah membaca. Manusia suka tengok gambar. Tengok budak kecil, anak kita ada. Boleh buku cerita tengok selai. Ada yang baca tak? Dia tengok gambar. So tip gambarnya ialah kita perlu bermain dengan gambar yang pertama sekali, gambar yang zoom in. Contoh sekarang ni, contoh katakanlah apa ya? Nah, katakanlah ni adalah gambar informasi anda. Gambar yang anda hasil tu biar rapat, biar zoom. Jangan jauh. Ni kamera, kalau boleh biar rapat, yang fully. Anda tengok dalam FB saya, gunakan gambar yang tajam, yang jelas dan zoom in. Jangan nampak sebiji benda apa pada gambar kita tu. Kita nak fokuskan mata orang tu terus kepada gambar kita menarik. Kalau gambar tu jauh daripada frame gambar tu, orang akan hilang fokus. So, orang suka tengok yang detail, yang perinci, yang dalam. Dia panggil close up picture teknik dalam tu. Okay, nampak tip kan kalau guna. Ini penting sangat sebab telah menjadi perangai manusia, dia mudah memahami. Kan ada katakan biar gambar berbicara. Biar gambar berbicara. Ini bendanya kita nak gambar produk kita tu. Contoh benda ni, kalau produk ni kan, biar rapat macam tu. Ni biar kamera, ambil gambar biar rapat. Jangan jauh. Biar rapat, biarlah sebiji macam tu. Nampak biar jelas macam sebiji. Jangan jauh. Ini nak bermain tip foto lah. Boleh? Orang suka tengok gambar. Dan dalam gambar tu kita masukkan juga kita punya brand. Tadi pasti saya punya FB saya kan. Pastilah saya masuk Sabri, FB KM. Saya masuk cuba gambar tadi. Bukit Bubus. Contoh. Okay, beres? Boleh? Saya baca nota berguru saya supaya all dapat absorb 100%. Di bawah tajuk, gunakan gambar yang menarik, yang close up, yang tajam. Untuk menjadikan perkongsian anda di FB group ke, di FB sendiri ke, FB page anda ke, lebih menarik perhatian member ataupun like anda ialah gunakan image atau foto pertama yang bersesuaian dengan ayat-ayat dan dengan mesej yang nak disampaikan. Kalau motivasi, gambar begini. Kalau emosi, gambar begini. Kalau tentang produk, menyelesaikan masalah manis, begini ayat dia, begini gambar dia. Okay? So, ini perlu sangat. Ini perlu sangat. Sebab apa begini? Sebabnya ialah, jika anda berkongsi gambar tulisan anda yang dibuat secara offline, anda tak ada, maknanya contoh anda ada satu kedai fizikal, offline kedai lah, fizikal kedai tu. So anda nak bawa dia orang tu pergi ke kedai offline kita, so ambil gambar kedai offline kita sebaik mungkin, masukkan platform kita ni jelas. Gambar kita, kedai kita ini dia. Ini kita punya kedai kita, gambar kedai kita. Amat berguna untuk orang yang tak berapa aktif dengan online. So bila kita masukkan gambar kita kedai yang sebenar,
imej yang jelas dalam FB kita. So dia apa kesan dia? Dia akan menarik credibility kepada Facebook kita, sebab orang tahu orang ni bukan setakatnya berbisnes online, tapi ada fizikal kedai dia. So kalau dia orang tak yakin, was-was, bimbang, dia boleh datang tengok fizikal kedai kita, menambah yakin bahawa kita tak menipu, tak scammer, tidak spy. Kita mesti akan siasat. So tengok kita masuk gambar kedai kita dalam Facebook, lokasi sekian, dia orang betul tak betul ni scammer ke tak, dia akan siasat. Dia akan pergi tengok, ada sungguh kedai kita seperti gambar kita masuk dalam FB kita. So hasilnya ialah dia akan menarik credibility kita. Ini penting, percayaan kepada kita. Okey, seterusnya tip yang kelima yang perlu anda amal kalau nak bina credibility menggunakan Facebook ialah penulisan dalam bentuk tips ataupun memberi solusi. Ini penting ni. Ini juga penting untuk naikkan credibility kita supaya orang boleh percaya kita. Kalau anda full online ataupun offline sama saja, anda perbanyakkan buat posting dalam bentuk tulisan yang memberikan tips ataupun solusi yang menyelesaikan masalah. Sebab anda dah ada follower, liker yang sama dengan awak. So tentu yang ikut tadi, yang follow tadi, yang liker tadi, orang yang nak tahu bagaimana awak boleh bermanfaat kepada dia yang telah sudi dia liker, yang telah sudi dia fan kepada anda. So anda bila banyak aktif berikan penulisan yang berkualiti, tip, teknik, strategi sebagainya, dia orang amal apa-apa tip yang anda tulis tadi dan menyelesaikan masalah dia orang, apa berlaku? Akan menaikkan credibility anda dengan menggunakan teknik penulisan yang berguna, solusi dalam FB profile, FB page, FB group anda. So ini penting. Sebab itulah kalau kita aktif menulis yang memberi inspirasi, menyelesaikan masalah orang dengan menggunakan Facebook, platform Facebook hari ini, cakap kontak platform Facebook ni, maka insya-Allah memudahkan terbinanya kepercayaan orang kepada kita. Alright? Boleh serat tu? So, teknik tip tu buat penulisan tu maknanya tak perlu berpanjang. Sebab kita faham satu sudut orang sekarang ni semua nak cepat-cepat. Kalau boleh tulisan tak ada, ringkas dan padat. Okey, boleh serat tu. Lagi bagus, ringkas dan padat dan boleh memberi idea kepada liker kita, fan kita, selesai masalah dia orang. Dia akan bertambah suka pada kita, automatically akan menaikkan graf credibility kita. Alright. Seterusnya yang keenam, kena amal dalam menggunakan platform Facebook, sama ada profile, page ataupun group, iaitu amalkan teknik perkongsian pengalaman sebenar dalam FB anda. Contoh saya share tadi kan, bagaimana saya kena tipu. Dulu. Dalam guna Facebook ni saya kena tipu, saya masuk duit, barang tak sampai hingga hari ni. Rupanya pemilik akaun adalah orang yang penipu, scammer. Hangus duit saya pun serupa dah, RM20 rasanya, barang tak sampai hingga hari ni. Ilmu pahit ini mengajar saya berilmu begini rupa nak kenal pasti akaun Facebook yang ada credibility, akaun Facebook yang fake ataupun scammer. So bila kita kongsikan dalam FB kita, dalam sama ada kongsi pengalaman sebenar bentuk FB live, lagi bagus, FB live macam lagi bagus. Yang kedua, kongsikan pengalaman sebenar bentuk tulisan dalam bentuk picture yang diedit dan juga dalam bentuk rakaman, kita upload, kita edit, upload balik. Itu 4 pengisian kita boleh pakai dalam menggunakan key untuk dapatkan naikkan credibility dengan cara perkongsian pengalaman sebenar. Alright? Amal lah, sebab orang suka dengan kisah sebenar. Kisah sebenar lagi menarik kepercayaan orang pada kita. Kita cerita bagaimana tipu, saya menipu, baru contoh kan, bagaimana saya pergi live di Baruh Padi Kerandang. Itu adalah live. Orang suka tengok real story. Ini akan menyebabkan membantu. So saya rasa baca dia punya huraian dia dalam perkongsian sebenar ni, tip yang paling bagus yang kita perlu amal untuk naikkan credibility kita ialah selain berkongsi fakta dan tip atau solusi dalam bentuk panduan ke apa-apa sahaja kepada semua member kita, liker kita dan sebagainya, kerana pertama ia amat sukai dan pengalaman kita share tadi, real story, dia orang dapat dia orang terasa inspirasi lah. Lagi-lagi terinspirasi kalau apa kita share tadi menepati apa yang kena kat dia.
Okay. Dia cerita, saya kena tipu oleh scammer, masuk duit, tak barang. Oh, saya sakit hati. Mana-mana yang follower kita yang kena sama tu, dia akan tanya, macam mana saya beri untuk atasi masalah ni? Kita berikan, kongsikan pengalaman sebenar, dia tahu, oh begini cara atasi dia, bla 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 bla. Dia akan cepat terasa sebab cerita sama macam dia orang alami. Lagi bagus anda sharekan pengalaman sebenar dengan menggunakan teknik AB Live. Lagi bagus ya. Sebab live tanpa syutingan, orang boleh percaya. Live saya buat sekarang reality. Kalau Encik LBG mari, Encik Yusuf mari, inilah saya sekarang bercakap dengan anda semua. Okey. Alright, sekarang tu dia boleh terinspirasi dan boleh memberi motivasi. Okey. Beres dan beri semangat. So last kali poin yang ketujuh untuk banner credibility menggunakan Facebook ialah berikan komen positif. Kalau anda join FB group yang sama bidang dengan anda, macam Cik Yusuf sebagainya, tentang ala-ala ke baju penurunan getah, anda beri komen yang bermanfaat, yang menyelesaikan masalah, yang membuat post tadi, dia tanya soalan, beri jawapan begini, akan menyebabkan orang nampak kita mahir dan pakar. Nanti dia suka kita. Bila suka, dia akan menaik credibility pada kita. Bila ada pertanyaan adalah FB group ke ataupun FB sendiri ke, ada orang tanya, kita jawab dengan betul, dengan tulus ikhlas dan beri solusi tadi, maka dia orang balik buat praktik, menyesal masalah dia orang, ini akan memudahkan menaikkan credibility dia orang pada kita. Okey, ini credibility kita kepada orang lah. Sorry, terbalik ayat tadi. Boleh. So sebenarnya yang ketujuh ni, beri komen positif, sebenarnya dipanggil di bawah pecahan lain, iaitu dipanggil komen marketing. Bermaksud ini adalah tambahan di antara ratusan marketing, ia ada komen marketing, viral marketing, AB-lah marketing, video marketing, music marketing, film marketing, ada beratus-ratus marketing lagi. Antara ialah komen marketing. Perbuatan kita sentiasa aktif komen, respon bagi positif dalam mana-mana post yang dibuat oleh orang lain, ataupun post kita ada orang tanya, kita respon, dipanggil komen marketing. Kita aktif dengan suatu solusi yang bagus, akan menyebabkan brand kita sentiasa orang nampak. Satu lagi berkaitan rapat dengan komen marketing lah, share marketing. Perbuatan kita share bila orang, tulisan orang, picture orang kepada orang lain juga menaikkan aura kita seorang yang share yang bagus. That's why dalam tip 7 ni, bila kita faham dan ni, kalau Cik Yusuf faham, amalkan teknik sentiasa komen dalam FB, dalam posting FB yang dibuat oleh rakan-rakan Cik Yusuf. FB yang komen yang berkualiti, insya-Allah akan menaikkan credibility. So saya baca keterangan dia. Terutama sekali dalam FB group, kita join dalam FB group. So sikap kita sentiasa komen yang berkualiti, yang menyelesaikan masalah orang, tak ada yang positif, menyebabkan member dalam FB itu akan nampak brand kita. Yang paling aktif memberi komen yang positif. Dan bila orang amal tip ataupun panduan kita beri tadi tu menyelesaikan masalah, dia akan bercakap, betul lah tip dia beri Encik Yusuf tadi jadi menyelesaikan masalah saya lah. Apa berlaku, dia akan suka. Bila suka, credibility kita akan meningkat. So ini penting sangat. So dengan sama, elakkanlah kita guna komen negatif. Sebab apa yang kita komen, positif negatif, semua berpunca mindset kita. So kalau kita amal komen negatif, orang boleh baca bahawa mindset kita kotor. Apa kita tulis, apa kita cakap, apa kita buat tadi positif, menggambarkan kita seorang mindset yang positif. Kalau kita banyak meluah tulis kata yang unsur-unsur negatif, orang boleh baca, boleh faham, boleh buat persepsi bahawa kita seorang yang penuh otak kita yang negatif. So tak mahu macam tu. Apa kita buat, cakap, tulis ni menggambarkan mindset kita. Okay? So ada tujuh teknik yang saya amal hingga hari ni yang cukup berkesan, paling mudah di bawah bidang zero cost marketing untuk naikkan credibility. Kenapa? Kerana credibility amat penting sekali untuk berjaya membuat kita lakukan jualan. Sebab sebelum datang jualan, dia mesti dulu ada kepercayaan. Tak akan datang kepercayaan kalau tidak ada orang ingat atau suka kepada kita, dan tak akan datang ingat suka kepada kita kalau kita gagal buat asas nampak brand kita. Dan yang penting ialah kita sentiasa buat supaya nampak brand kita dengan 7 tip yang saya bagi tadi.
secara konsisten menyebabkan kredibiliti kita mulai meningkat. So bila orang percaya Cik Yusof jual apa sekalipun, orang akan tetap beli. Benda proses ataupun masa diperlukan untuk bina kredibiliti, bukan sekaligus buat hari itu jadi tak. Kredibiliti perlu dibina dengan masa yang tertentu. Alright, saya sebelum akhiri saya nak respon kepada pertanyaan yang diberi yang dibuat oleh sahabat kita Wan Amri Al-Qadiri. Dia komen, salam Abayi, waalaikumsalam, macam mana cara untuk kita tambahkan view bila buat FB live? Banyak cara. Saya gurau tapi betul bergurau tapi betul. Kata guru saya, maafkan saya, ini soror saja. Paling bagus sekali kata guru saya, jangan pakai baju. Maknanya berhok. Boleh tak? FB live kalau kita buat yang unsur-unsur yang kontroversi maksudnya. Semasa buat FB live, dua pecahan. Kita buat FB live yang beretika, yang kedua yang kontroversi. Kalau kita buat yang kontroversi FB live, menyebabkan orang marah ke, orang meluak ke, memang mudah orang tengok. Orang share, orang komen. Tapi ada pro and kontra dia lah. So itu jawapan paling mudah sekali untuk Wan Amri Al-Qadiri. Kalau nak naikkan view, anda perlu buat sesuatu, dan ini adalah konteks FB live sesuatu yang memberi idea untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh like ataupun follower anda. Itu paling mudah. Perbanyakkan, giatkan bila buat FB live, sampaikan suatu manfaat yang tidak membuang masa kepada yang menengok FB live anda. Peringkat awal memang tak ada orang tengok, itu biasa, benda bagus nama orang tak suka tengok. Tapi kalau buat FB live kontroversi, ramai tengok. Tapi untuk jangka masa panjang, ia tak bagus pada image kita, pada brand kita. Sebab FB live bentuk humor ni ramai orang tengok. Tapi untuk convert dia supaya dapat sesuatu yang bermanfaat di hujung nanti, kurang. Dia orang tengok bila kita ramai kan sekali untuk suka-suka je, untuk happy. So no point macam tu. Kita nak orang tengok FB live kita tadi, sama masa nanti kita dapat manfaat daripada dia. Tapi kalau kita buat FB live yang kontroversi, yang humor-humor yang lucu ni, yang mengaban, yang menarik orang marah, orang suka, yang melampau sangat ni, memang ramai orang komen, orang share. Tapi untuk jangka masa panjang, kita bersiko dari segi image kita, jenama kita, brand kita. Sebab bila orang viral, orang nampak kelakuan kita yang kontroversi, negatif, kita nak ubati balik susah. So tak apa, kita guna teknik pendekatan yang positif, yang berkualiti, yang baik-baik ni. Dekat awal tak tengok, tapi di akhir nanti lama-lama orang tahu bahawa kita boleh menyelesaikan masalah dia orang. So nanti bila dia tahu, terkesan dengan perkara sekali berguna, nanti dia akan automatically akan beritahu kalau dapat maklumat tentang contoh permasalahan kau tengok Iblis Sabri. Bila berlaku mungkin 3 tahun kemudian, tapi tak apa, di saat itu dia akan kebabung lah. Bila orang cakap tu, yang atas cakap lama-lama dia akan kebabung. Dekat awal memang tak dapat sambutan, tapi akhir sekali di hujungnya kita akan menang. So ini penting kita faham. Kalau dalam konteks untuk jawab soalan tadi, itulah untuk maklumat Wan Amri, untuk tambahkan video bila kita buat live, dua pilihan, cara kontroversi boleh, cara beretika boleh, tergantung pada anda nak guna macam mana. Ya, semua bagus belaka, cuma pandai-pandai olah sajalah. Pandai-pandai olah. Cuma bagi saya peribadi, kalau sekiranya saya tak pasti Encik Wan Amri Al-Qadiri pengisian FB anda tu berkenaan dengan apa, saya cek balik semula insya-Allah. So sekejap saya tengok sikit apakah pengisian dibuat oleh Encik Wan Amri ya. Sebab saya perlu tengok secara ringkas, sebabnya dia menggambarkan sebanyak apakah pembawaan ataupun mindset ataupun olahan yang karakter yang nak dibawa oleh Encik Wan Amri Al-Qadiri. Lain slow ni. So untuk tambahkan view juga, antara cara lain kita boleh buat ya. Pertama sekali kita nak faham satu benda, iaitu orang ataupun bahasa istilahnya lah like kita. Walaupun FB anda ada ramai like, follower sekalipun, tapi kalau yang menjadi follower anda tu tak minat dengan bidang anda, tak beri kesan juga. Orang tak tengok juga FB live anda. Katakanlah contoh sekarang ni, saya tengok sekarang ni sekejap. Tak tengok pengisian kepada Wan Amri lah, sebelum rugi ya.
Bermaksud sini kalau kita salah berfriend FB, salah menjemput liker yang mana dia tak minat dengan bidang yang kita bawa tadi, memang angka tu tinggi, liker tu ramai. Tapi bila kita buat posting dalam bentuk FB Live tentang bidang kita, dia tak tengok sebab dia tak minat. Poinnya ialah anda perlu memastikan anda berkawan dengan orang yang sama minat dengan bidang anda. That's why poin yang keberapa ni? Poin yang keberapa ni? Kita mesti join FB group yang sama bidang dengan kita sahaja. Kita nak orang yang follow FB kita, FB page kita, profile kita tu orang yang betul-betul sama minat dengan bidang kita. So kalau sedikit sekalipun, katakanlah hanya ada 5,000 followers sahaja atau friend, tapi betul-betul pure, tepat dengan target kita cakap tentang bidang kita, dia akan memberi perhatian sebab dia minat. Tapi kalau anda bawa contoh Encik Yusof bidang perubahan getah, bila anda berkawan dengan orang minat getah emas, bila Encik Yusof buat FB live tentang perubahan getah, dia tak akan minat gitu-gitu je, tak akan fokus sebab tak sama minat. So poinnya orang ataupun liker yang jadi rakan ataupun friend kepada anda. So pastikan dahulu dapatkan pemilik akaun Facebook yang sama bidang dengan awak. Pertama, itu step pertama. Anda kata dah ada maknanya liker yang sama, barulah bila kita buat IB live, insya-Allah dia akan beri perhatian. Okay. Dengan cara tak ialah kita sampaikan sesuatu yang berguna. Okay. Dan cara yang kedua atau ketiga untuk tambahkan view bila kita buat IB live adalah kita perlu engagement. Engagement pecah banyaklah. Dia kata engagement ialah kita perlu respon kepada apa-apa komen atau apa rated yang diberi oleh liker kita. Contoh saya jawab soalan Encik Wan Amri Al-Qadri. Ini panggil engagement. Semakin kita power dalam kita bermain engagement, makin tinggi dia punya penonton belah kita. Ada beberapa teknik cara untuk bina engagement. Tak mampu saya hurai, saya kena buat lain khusus bercakap tentang bagaimana cara untuk bina engagement yang berkualiti. Ada cara dia. Saya pun sedang praktik. That's why saya ulas sekali lagi. Bila saya buat ni bukan untuk mengajar anda. Kalau parti view saya tak ramai 2 orang, 3 orang. Sebab saya pun saya belajar lagi. Cuma saya teruskan kongsi dengan anda semua. Tip-tip ini sebab saya fikir sebelum saya mati, saya dapat sesuatu yang memudahkan saya dalam kubur besok. Saya tak nak saya mahir dahulu, berjaya dahulu baru nak share, rugi. Sebab mati tahu bila. Mungkin saat saya mati Allah alam. So rugilah. Ilmu saya ada banyak ini tentang zero cost marketing ini, kalau saya tak share sekarang, rugi sangat. Tak perlu saya berjaya, tak perlu saya ramai follower, tak perlu. So anda amal ilmu guna, saya dapat something, dan anda amal, insya-Allah anda dapat. Saya amal, saya dapat. Itu sahaja. Jangan tengok pada saya punya view. Memang saya tak amal view sebab saya masih proses belajar lagi. Dan saya perlu ulang dari kenapa saya buat ilmu kalau tak mengajar anda. Tapi untuk saya sendiri ulang kaji. Mana-mana nota yang saya ada saya dapat daripada guru saya, mentor saya. So, cara yang ketiga yang kita boleh pakai untuk menjawab soalan Wan Amri Al-Qadri untuk tambahkan view bila buat IB Live ialah kita rated pindah engagement apa yang diberi oleh rakan kita. Contoh saya tengok sekarang ni pengisian dalam FB profile Wan Amri Qadri pertama pada 10 jam yang lepas dia kongsi video daripada Ustaz Abi Liu. Jangan putus asa, kita ada Allah. Contoh, ini satu perkongsian yang bagus. So ada 8 rated kat situ. Saya 9 lah. Okay, saya dah klik tu untuk awak tu rated ya. Rated sama ada like, comment, share, like, comment dan share. Rated tu simbol love sebagainya adalah sejenis engagement. So bila ada orang beri rated, thumbs up ke love ke, kalau boleh pergi balik kepada akaun biri orang tu, berilah respon juga kepada orang. Okay. Contoh pada 10 jam lepas pengisian Wan Amri Al-Qadri berkenaan dengan video Ustaz Abi Liu. Jadi tajuk dia jangan putus asa, kita ada Allah. So ada 8 yang rated. So anda perlu Wan Amri perlu pergi timbal balas zarah FB ke 88 orang ni berikan. Yang zarah yang beri rated kepada post ini yang saya baca untuk Wan Qadri seperti Fatih Nazira, Bante Hazri Zuri, Hisham Ibrahim, Farid Zuhaili, Nan Comedy Official, Ayasu, Lina Zali. Kalau boleh awak pergi balik ya ke FB dia orang ni, berikan suatu respon balas, love ke, komen dan sebagainya. Itu dah kata teknik tips paling mudah untuk bina engagement. Bila kita aktif membina engagement,
perangai ataupun perangai algoritma Facebook, dia akan menyebabkan kita punya brand kita punya apa panggil ya, algoritma kita akan mudah nampak. Sebab Facebook dia suka pada orang rajin. Dia suka pada orang rajin buat post direct, post pure, komen, share respon kepada mana-mana komen. Algoritma Facebook suka macam ni. Dia akan menaikkan mana-mana perkongsian post kita di masa akan datang. So contoh lagi, pada 1 hari yang lepas, Wan Amri kongsi tentang apa? Video daripada Ustaz Khairi. Tanda akhir zaman berlaku pembunuhan di antara 3 khalifah di Arab. You share. Ada 6 orang. 1 share berlaku. So orang yang share ni ialah, siapa yang share ni? Ini saya bagi tip. Ini adalah coaching pada anda semua. Kalau anda dah faham, insyaAllah boleh. So anda perlu bina engagement semua kepada mana-mana komen. Contoh saya komen yang tadi. Contoh saya demo terus berlaku ni, saya live. Iaitu saya komen pada saya tulis terima kasih atas perkongsian awak ni. Saya komen pada post beliau. So ia katakan saya telah bina engagement dengan cara komen. So untuk mencepat orang nampak ataupun bila anda buat abilah whatever, anda perlu respon kepada apa yang dikomen. Itu saya komen terima kasih atas perkongsian awak ni. Awak respon, reply, like, reply. Begitu contohnya. Okay. So perbuatan ni memang disukai oleh algoritma Facebook. So kebanyakan pun buat pure, bagus, very good. Cuma yang pada 1 hari lepas dari awak share daripada luar, daripada Malik Rizwan Al-Qadiri, awak share. Itu ada saya sendiri. So poinnya ialah antara cara untuk menaikkan view bila kita buat bila kita kena giat lakukan engagement, iaitu pada beberapa benda. Pertama sekali, active character, respon pada komen, share, sebagainya. Anda perlu reactor, jawab soalan dan sebagainya. Itu tip nombor berapa? 3 nombor 2. So yang ketiga, untuk ramaikan view bila kita buat live, one mesti ada team yang tolong share. Wan Amri perlu ada team. Sama isteri ke anak-anak ke kawan ke, minta tolong dia orang share live yang dibuat oleh Wan ketika live dan berlangsung. Perlu ada viral team. Tentu saya beritahu, saya beritahu kepada Wan, kepada Encik Yusuf ABG, tolong share kalau sudi. Kalau sudi tak apa. Okay, kalau sudi tolong share kepada grup-grup lain supaya manfaat yang saya share ni memberi manfaat kepada anda, dan automatically saya share kan, dia panggil viral marketing. Perbuatan anda share bila saya ke rakan-rakan anda pada grup lain, automatically brand awak juga akan dikenali oleh member dalam grup lain. Nampak tak? Itu kelebihan dia. Sebab algoritma Facebook ni dia win-win situation, sama-sama untung. Zahir je anda kata, apa gunalah saya share bila Sabri, apa manfaat? Tak. Perbuatan anda share menyebabkan keluar nama tu sharer, top fan dan sebagainya. Dia akan menaik kredibiliti anda, dan orang lain kenal anda kerana anda seorang yang bagus, kongsikan sesuatu yang bermanfaat. Begitu sebaliknya, kredibiliti anda akan jatuh jika anda share komen benda negatif. Sebab dia akan menanam pada mindset member lain dalam akaun FB group lain bahawa anda seorang yang negatif. Nampak tak? Itu dia punya kerenah dia. Dan poin yang keempat, atau tip yang keempat untuk tambahkan view bila buat IB Live, saya pernah amal dan saya amal bila perlu sahaja, iaitu berikan suatu hadiah percuma semasa IB Live. Contoh, saya buat IB Live sekarang ni, saya kata kalau sekiranya Cik Yusuf share, saya akan beri RM10 hadiah, segar hati. Saya bagi hadiah produk percuma, duit percuma, e-book percuma. Kalau Cik Yusuf share pada grup lain kepada 10 grup, saya tengok betul 10 grup, saya akan bagi wang tunai RM10. Contoh, itu boleh menaikkan view. Banyak lagi secara lain lah kita boleh guna pakai. Cara kelima ialah keterampilan kita. Cara keenam ialah background, cukup cahaya, background cantik. Yang keenam, cara kita bercakap fasih dan lancar tanpa henti. Yang ketujuh, idea bernas, berkualiti. Okay, banyak lagi cara untuk kita buat FB Live supaya ramai penonton kita. Poin penting ialah kita perlu bina engagement di bawah 4 benda, 5 benda saya sebut tadi. Itu dia, okay? Boleh serat insya-Allah. Saya fikir itulah jawapan untuk Encik Wan Amri Al-Qadri. Banyak lagi tip-tip lain untuk tambahkan view bila kita buat IB Live.
Okey, banyak. Yang penting ialah cuba buat dahulu 2 3 5 6 saya share tadi, sebab kata banyak sekali pun sorry kalau tak dibuat tak ada. Sabi Majid sebab saya bimbang. Kalau tahu banyak tak apa, aman 2 point. That's why dalam kelas saya student-student saya kata tak perlu tahu banyak. You perlu tahu sikit tapi terus amal, terus praktik. Bila you praktik, you amal, you tahu tak betul, you tahu betul. Bila yang betul, boleh lipat kali gandakan ke 10 kali ganda. Satu tip kalau dia amal menghasilkan impak positif, lipat gandakan dia ke 10 kali, power juga. Tapi kalau ada 10 tip tak buat mana benda pun, 2 point juga. Poinnya ialah dapat 1 tip, 2 tip, 3 tip, terus dapat hasil dia positif, jadi. Maka lipat gandakan formula yang sama, tip yang sama tadi hingga ke 5, 10 kali ganda, 15 kali ganda dengan menggunakan tip yang sama. Alright? Mudah-mudahan manfaat. Hampir berapa ni saya sembang ni, hampir kat sejam kot. So mudah-mudahan bermanfaat pada anda semua. Dan jangan lupa sekali saya ulang bahawa kalau tak jelas sila tanya, kalau tak menarik sila komen, tak masalah. Saya berpandai ada untuk menerima komen sebab saya amal prinsip pada guru saya itu, anda, saya ke samalah, bila anda buat nanti ada komen negatif ke, anda akan terima sebab di dalam komen negatif tu kadang-kadang betul. So kita betul pada ada komen negatif, komen-komen yang kecang, ada yang takut. Itulah cara kita muhasabah atau menilai diri kita macam mana kita betul. Sebab banyak lagi benda tahu sebenarnya. Kadang komen negatif kecaman daripada musuh kita bagus untuk kita nilai balik diri kita, adakah kita betul-betul bagus. Kadang-kadang takut kita perasannya bagus, sebenarnya tak bagus pun. So respon negatif perlu kita terima, respon positif perlu kita lipat gandakan. Okay, so dalam kita bermain Facebook platform ini untuk naik credibility, anda perlu faham satu benda, iaitu anda kena terima apa sahaja pulang yang mendatang. Bila dah sampai masa dah ramai orang 10,000, 20,000, dah akan main sama orang yang benci diri kita, dan normal. Yang penting kita kena berlapan dada dan terima kasih bahawa kita tak hebat, tak sempurna. Dan apa yang saya tahu ini bukan saya. Mulut, suara, mata, telinga bukan saya. Idea bukan saya. Saya cuma menyampaikan sekali mampu saja, dan masih banyak lagi benda-benda yang saya perlu perbaiki lagi. Justru itu tak perlu rasa hebat, tak perlu rasa kagum sebagainya. Alright, dan akhir sekali saya nak ulang bahawa anda perlu faham, bila saya buat ini bukan untuk mengajar anda, tetapi untuk saya sendiri sentiasa berlatih, ulang kaji apakah lagi ilmu-ilmu saya perlu sampaikan sementara nafas masih dalam badan saya. Alright, hingga jumpa next live. Kalau ada manfaat, anda boleh share lah benda kepada orang lain. Mudah-mudahan anda juga mendapat manfaat dan orang lain juga mendapat manfaat daripada apa yang saya puncakan, apa saya luah, apa saya beritahu ini. Alright, hingga jumpa next live. Segala hormat saya kasih sayang. Jangan lupa untuk follow saya di link sebagi itu, Sabri Ibrahim Zakian, tahap 1, tahap 2. Live nanti saya akan masuk kat situ insya-Allah, menghimpunkan khusus berkenaan dengan tip dan teknik pemasaran. Terima kasih, sekian. Salam hormat, saya Sabri Ibrahim Zakian. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat petang. Terima kasih banyak.